Alkitab Berita Baik, Markus bab 12. Kemudian Yesus berkata-kata kepada para ketua imam, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, ada seorang yang menanami ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus seorang hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba itu, memukul dia, lalu menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. Pemilik ladang itu mengutus seorang hamba lain, tetapi penyewa-penyewa ladang itu memukul kepala hamba itu dan mempermalukan dia. Lalu pemilik ladang itu mengutus seorang lagi hambanya, tetapi mereka membunuh dia. Demikianlah mereka memperlakukan banyak lagi hamba yang lain. Ada yang dipukul dan ada juga yang dibunuh. Hanya tinggal seorang yang dapat diutus, iaitu anaknya sendiri yang dikasihinya. Akhirnya pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada penyewa-penyewa ladang itu. Tentu mereka akan menghormati anakku, katanya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu bercakap sesama sendiri, ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia supaya kita dapat hartanya. Oleh itu, mereka menangkap anak itu, membunuh dia, lalu membuang mayatnya keluar ladang itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang akan dilakukan oleh pemilik ladang itu? Tentu dia akan datang dan membunuh semua penyewa itu, lalu menyerahkan ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain. Tentu kamu sudah membaca ayat ini di dalam Alkitab. Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya. Para pemimpin Yahudi itu berusaha untuk menangkap Yesus kerana mereka tahu bahawa Yesus menunjukkan perumpamaan itu kepada mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Oleh itu, mereka meninggalkan Yesus. Beberapa orang Farisi dan anggota golongan Herodes diutus untuk memerangkap Yesus dengan beberapa pertanyaan. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kami tahu bahawa Guru jujur dan tidak menghiraukan pendapat orang lain. Guru tidak memandang kedudukan orang, tetapi Guru mengajar kehendak Allah bagi manusia dengan terus terang. Katakanlah, menurut Taurat, bolehkah kita membayar cukai kepada Kaisar Roma? Haruskah kita membayarnya atau tidak? Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Dia menjawab, mengapa kamu cuba memerangkap aku? Cuba perlihatkan sekeping wang perak kepadaku. Mereka memberikan sekeping wang perak kepadanya. Lalu Yesus bertanya, gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Jika demikian, kata Yesus, berikan apa yang dimiliki oleh Kaisar kepada Kaisar. Lalu berikan apa yang dimiliki oleh Allah kepada Allah. Mereka kagum mendengar kata-kata Yesus. Beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula. Guru, kata mereka, Musa memberikan hukum ini kepada kami. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya, supaya orang yang sudah meninggal itu mendapat keturunan. Dahulu ada 7 orang adik-beradik yang sulung berkahwin tetapi meninggal tanpa mempunyai anak. Lalu yang kedua berkahwin dengan balunya, tetapi dia pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara yang ketiga dan seterusnya sehingga kepada yang ketujuh. 7 orang adik-beradik itu berkahwin dengan wanita yang sama, lalu meninggal tanpa mempunyai anak. Akhirnya, wanita itu sendiri meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? 7 orang adik-beradik itu
sudah berkahwin dengan dia. Yesus menjawab, "Pendapat kamu salah sekali. Tahukah kamu apa sebabnya? Kamu tidak memahami Alkitab ataupun kuasa Allah. Apabila orang mati dibangkitkan, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. Tentang orang mati dibangkitkan semula, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab Musa kisah tentang belukar yang bernyala itu? Di dalam kisah itu, tertulis bahawa Allah berfirman kepada Musa, 'Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Pendapat kamu salah sama sekali.' Di situ, ada seorang guru Taurat yang mendengar perbincangan mereka. Dia melihat bahawa Yesus telah menjawab soalan orang Saduki dengan baik. Oleh itu, dia bertanya kepada Yesus, 'Perintah manakah yang paling utama di antara semua perintah?' Yesus menjawab, 'Inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini.' Guru Taurat itu berkata kepada Yesus, 'Bagus, Guru. Memang benar apa yang Guru katakan. Tuhanlah Allah yang Esa dan tidak ada yang lain. Manusia harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh akal, dan dengan segala kekuatannya. Dia juga harus mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi diri sendiri. Mematuhi kedua-dua perintah ini lebih mustahak daripada mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan dan korban-korban lain.' Yesus melihat bahawa guru Taurat itu menjawab dengan bijak. Lalu Yesus berkata kepadanya, 'Kamu tidak jauh daripada pemerintahan Allah.' Selepas itu, tidak seorang pun berani mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Sewaktu Yesus mengajar di rumah Tuhan, dia bertanya, 'Bagaimanakah guru Taurat boleh mengatakan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Sedangkan Daud ketika diilhami oleh Roh Allah berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menakluki musuhmu ke bawah kakimu.' Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan. Bagaimana mungkin penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud?" Orang ramai di rumah Tuhan suka mendengar ajaran Yesus. Sewaktu Yesus mengajar mereka, dia berkata, "Berhati-hatilah dengan guru Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan memakai jubah panjang dan suka dihormati orang di pasar. Mereka memilih tempat terbaik di dalam rumah ibadat dan di majlis jamuan. Mereka memperdaya balu serta merampas rumah mereka. Kemudian pura-pura berdoa dengan berpanjangan. Mereka akan menerima hukuman yang amat berat." Sewaktu Yesus duduk dekat peti persembahan di rumah Tuhan, dia memerhati orang memasukkan wang ke dalam peti itu. Sebilangan besar orang kaya memasukkan banyak wang. Lalu seorang palu yang miskin datang dan memasukkan 2 keping mata wang tembaga yang sangat kecil nilainya. Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, balu yang miskin ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang lain. Semua orang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka, tetapi balu ini, walaupun dia sangat miskin, memberikan segala yang ada padanya. Dia mendermakan semua nafkahnya."